Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Karim. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, yang berusaha Puan Pengetua Puan Fariza binti Abdul Rasif, Pengetua SMK Taman Pelangi, Cik Zahar, Puan Nureha, guru-guru, ketua bidang, guru-guru dan rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedar tidak sedar bulan Rajab telah berlalu meninggalkan kita. Kini telah berada pada bulan Syakban yang mulia. Bahkan tidak lama lagi selepas itu kita akan melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Lebaran Ramadan makin terasa. Doa yang sering kita panjatkan bermula pada bulan Rajab yang lalu seakan-akan telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkatilah hidup kami di bulan Rajab ini dan juga di bulan Syakban, serta panjangkanlah umur kami sehingga bulan Ramadan. Marilah kita menghayati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud ketika datang bulan Ramadan, sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah, diwajibkan ke atas kamu untuk puasa. Dalam bulan ini pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Dan bulan ini ada satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Maka barang siapa diharamkan kebaikannya, tidak beramal baik di dalamnya, sungguh telah diharamkannya tidak mendapat kebaikan di bulan lain seperti di bulan ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Alhamdulillah, kita dah berada di akhir-akhir. Atau kita baca Allahumma barikna fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, barik lana. Kau berkatkanlah berkatkanlah kami di dalam bulan Rajab, bulan Syakban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah telah mendengar doa kita dan insya-Allah kita akan disampaikan dalam bulan Ramadan, iaitu bulan yang di mana bulan Ramadan ini adalah sebaik-baik bulan. Dalam 12 bulan ini adalah penghulu sekali adalah bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini ada di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semua kita sudah tahu bahawa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Jadi, apakah persediaan kita untuk menyambut bulan Ramadan ini? Setelah Allah sempurnakan hajat kita, setelah Allah sempurnakan niat kita untuk sampai kepada bulan Ramadan, apakah persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan? Kan? Yang pertama, kita hendaklah perlu mewujudkan rasa teruja dan rasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita rasa, bestnya besok dah nak puasa, Alhamdulillah, kan? Kita kena rasa macam tu. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ini adalah bulan di mana pahalanya paling banyak yang boleh kita kumpul. Sebanyak mana? Kan? Pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, insya-Allah. Jadi pada masa inilah kita akan rasa teruja macam mana kita nak menyambut bulan Ramadan. Walaupun kita tahu kita sekarang ini di masa Perintah Kawalan Pergerakan, tak macam Ramadan sebelum-sebelum ini. Kita rasa teruja apa? Rasa teruja nak pergi pasar Ramadan. Kan? Macam-macam makanan pasar Ramadan. Tapi hari ini, puasa tahun 2020 ni, kita teruja macam mana kita nak mengumpul lebih banyak pahala daripada puasa-puasa kita yang sebelum ini. Jadi, pasar Ramadan pun tak ada,
kita beramal ibadah melipat kali gandakan amalan kita pada bulan Ramadan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi yang kedua, apakah persiapan kita yang kedua untuk menyambut Ramadan? Yang kedua, kita hendaklah melakukan sujud syukur pada malam 1 Ramadan apabila bertemu Ramadan. Apabila kita berada besok nak raya, kan Allah, besok nak puasa, dah cerita pasal raya kan. Besok nak puasa, malam ni kita kena rasa bersyukur. Kita bangun, besok pagi kita bangun sebelum kita sahur, kita solat 2 rakaat, solat sunat tahajud, dan kita buat sujud syukur ataupun kita tahajud, kita minta kepada Allah SWT supaya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita rasa bersyukur kita masih lagi ditemukan di dalam bulan Ramadan. Kan kita tengok ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tak sempat untuk bersama kita dalam Ramadan tahun ini. Okay. Jadi itu persiapan kita yang kedua. Persiapan yang ketiga ialah perlu melengkapkan diri kita dengan mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal berkenaan ibadah puasa, seperti rukun, syarat sah, perkara-perkara yang membatalkan puasa, adab-adab dan lain-lain, agar ibadah puasa kita menjadi lebih bermutu dan sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persiapan kita yang ketiga, kita kena tahu segi fiqh, segi ibadah itu sendiri. Apa yang dikatakan puasa Ramadan, apa yang dikatakan dengan puasa. Puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum. Bukan makan dan minum saja, perkara yang membatalkan puasa juga. Kan? Jadi nanti kita lihat satu persatu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa bila? Bermula daripada terbit fajar. Bukannya terbit matahari. Bermula terbit fajar. Terbit fajar ni maksudnya bermula pada waktu subuh. Dan sehinggalah terbenam matahari. Jadi sepanjang tempoh itu bermaksud pada waktu terbit fajar, pada waktu bermulalah subuh sehinggalah masuk waktu maghrib, terbenamnya matahari. Kan? Habis Ustaz, yang imsyak tu Ustaz. Imsyak ini adalah imsyakun, menahan diri. Maksudnya 10 minit sebelum masuk waktu subuh untuk kita berjaga-jaga. Boleh. Contoh subuh pukul 5.50. Imsyaknya subuh pukul 5.50. Imsyaknya pukul 5.40. Ustaz, boleh tak saya makan lagi tu Ustaz? Saya bangun pukul 5.45 dalam waktu imsyak. Boleh. Boleh kita makan lagi pada waktu tersebut. Waktu tersebut adalah waktu berhati-hati supaya kita tidak batal puasa. Kan? Jadi kalau kita yakin belum masuk waktu subuh, jadi kita bolehlah makan lagi sahur. Jadi Nabi SAW selalu melewatkan waktu sahur dan mempercepatkan waktu berbuka puasa. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, apakah persiapan yang terakhir untuk kita buat? Persiapan yang terakhir adalah dengan menjaga kesihatan dengan baik, sebagaimana kita menjaga kesihatan kita ketika kita menghadapi peperiksaan dan sebagainya. Kesihatan yang baik adalah amat penting untuk kita terus menghidupkan bulan-bulan Ramadan dengan solat tarawih, membaca Al-Quran, qiyamul lail, iktikaf dan sebagainya. Jadi yang keempat persiapan kita untuk menyambut Ramadan ini adalah dengan menjaga kesihatan. Kan? Sekarang ni pun musim PKP, memang kita kena jaga kesihatan lah. Tak boleh keluar rumah, takut corona virus. Kan? Tak boleh keluar rumah. Jadi kita duduk di rumah saja. Kan? Duduk di rumah. Kita duduk di rumah, jaga kesihatan kita supaya kita
dapat mengamalkan amalan-amalan yang mendatangkan pahala berlipat kali ganda di bulan Ramadan. Macam bulan puasa ni, macam ibaratnya bulan untuk peperiksaan. Kita kumpul sebanyak mana, jawapan-jawapan kumpul sebanyak mana, dan keputusannya nanti kita gunakan selebihnya untuk 11 bulan. Di mana bulan puasa ni kita kumpul kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu kita gunakan selepas bulan Ramadan. Jadi kalau kita tak sihat, kalau kita sakit, kalau kita demam, macam mana kita nak menyambut Ramadan untuk melakukan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Jadi Ustaz harap, saya harap semua kita dapat mensiapsiagakan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan yang amat mencabar pada tahun ini, kerana kita stay at home. Selagi mana kerajaan tidak umumkan lagi pelepasan PKP, masa itulah kita stay at home. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.